how far you can go. Every step on that road you take, Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Alright. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, saya ucapkan sekali lagi selamat pagi, Alhamdulillah, dan kepada rakan-rakan yang berkesempatan untuk bersama-sama dalam sesi video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Dan tuan dan puan sekiranya menonton secara rebroadcast atau menonton semula video ini di platform YouTube, saya juga ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada tuan dan puan. Baik, hari ini sebenarnya saya bawakan satu bahagian topik perbincangan mengenai tentang hubungan kita, menjalin hubungan sesama usahawan dalam industri ataupun bisnes yang sama. Jadi pagi ini sebenarnya saya bawakan satu topik yang berbentuk umum berdasarkan kerana minggu lepas saya ada berjumpa dengan beberapa orang usahawan. Minggu lepas banyak sikit keluar, dalam 3-4 kali keluar. Jadi ada berjumpa dengan beberapa orang usahawan yang menyatakan bahawa susah lah puan, dia kata susah lah macam mana kita nak bekerjasama, macam mana kita nak berkolaborasi, nak collaborate susah. Kita kata we want to share the cake, I want to make the cake bigger so we can share with others. Jadi apabila ada usahawan-usahawan yang menyebut begini tetapi tidak, orang kata tak dapat ataupun tak bertemu dengan usahawan-usahawan yang sesuai untuk mereka jalankan kolaborasi ataupun untuk mereka jalankan projek-projek secara bersama, itu juga adalah satu kesukaran, terutama apabila mereka berada dalam industri atau bidang yang sama. Jadi kalau dulu sebelum ni mungkin tuan dan puan ada lihat konsep konsortium, konsep apa orang cakap dalam kumpulan menjaga menjalankan satu aktiviti perniagaan itu, ataupun orang kata menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan perniagaan dalam satu kumpulan yang sama. Jadi ini merupakan satu cabaran juga tuan dan puan kerana banyak pengalaman yang dialami oleh usahawan itu sendiri adalah pengalaman-pengalaman yang tidak baik apabila mereka bekerjasama ataupun berkolaborasi di antara satu dengan yang lain. Jadi perbincangan pagi ini saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan. Sekiranya tuan dan puan masuk boleh join terus, dan kemungkinan sekiranya saya dapat respon terus, saya akan respon walau bagaimanapun tuan dan puan boleh tinggalkan komen, dan meskipun selepas daripada sesi video tamat saya masih lagi memberi respon kepada komen tuan dan puan. Jadi untuk itu terus saya masuk kepada perbincangan pagi ini, kerana pagi ini saya pun tak ada ambil masa yang lama, sekitar 10-15 minit kerana masing-masing sudah ada jadual untuk kerja ataupun tugas-tugas yang perlu dilakukan pada pagi ini, hari Isnin terutamanya, kepada rakan-rakan yang di Selangor. Kita masih lagi dalam keadaan terhad perjalanan kita, tetapi kita masih lagi terus boleh meneruskan aktiviti-aktiviti perniagaan kita. Okey, terima kasih Encik Fatih. Baik, antara perkara tuan dan puan ini adalah daripada pembacaan dan juga pengalaman sendiri. Yang pertama sekali, apabila kita kata kita nak collaborate dengan orang-orang ataupun individu tertentu, pertama sekali adalah untuk memastikan kita kenal ataupun kita study dulu latar belakang syarikat atau individu berkenaan. Katalah contoh tuan dan puan, kita dah target dah ada satu individu. Katalah tuan dan puan contoh dah lihat dah, okey saya rasa saya boleh lah, saya nak buat satu projek dan collaborate dengan Puan Aminah contoh. Jadi sebaiknya tuan dan puan study dulu background saya contoh. Jadi pertama sekali buat dulu research ataupun buat dulu study kepada usahawan ataupun syarikat yang kita nak collaborate tu tadi. Jadi pernah saya sebenarnya ada di approach ataupun didatangi oleh beberapa individu yang nak berkolaborasi, nak buat projek sama-sama. Jadi saya akan lihat bagaimana mereka datang itu. Sekiranya mereka datang dengan pengetahuan, ini nama penuh saya pun tak tahu, susahlah sikit. Sekurang-kurangnya tahu nama penuh, tahu kat mana orang kata apa yang kita buat, tahu latar belakang kita. Jadi tuan dan puan, contohnya nak cari latar belakang individu ni mudah saja, tuan dan puan boleh cari di internet. Jadi contoh kalau tuan dan puan Google nama saya, katalah Nur Aminah Omar, tuan dan puan akan dapat maklumat di situ. Mungkin maklumat itu tidak terkini bergantung kepada apa yang saya update, tetapi sekurang-kurangnya tuan dan puan dapat idea adakah beliau ini orang yang betul ataupun beliau ini adalah entiti yang sesuai untuk saya bekerjasama. Projek apa yang boleh saya bawa bersama. Contoh dia begitu. Jadi pertama sekali apabila kita kata kita nak berkolaborasi, kita nak bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu, buat study dulu.
Buat study dulu. Contoh kalau kita kata kita nak hantar proposal kepada klien, kita pun study klien tu dulu kan. Kalau kita nak hantar proposal kepada agensi, kita pun study dulu agensi tu macam mana. Barulah kita hantar. Sama tuan-tuan puan, bila kita nak berhubung ataupun network dengan usahawan lain ataupun syarikat lain, kita buat perkara yang sama. Buat dulu study. Sekurang-kurangnya tahu siapa dia, apa dia buat. Kalau ada syarikat dia tu macam mana, kena kita semak dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh terus approach dia. Contoh kita boleh terus approach dia. Maksudnya kalau macam contoh dalam kes saya, biasanya saya lebih terbuka. Kalau ada nombor telefon boleh contact terus, ada email tu boleh email terus, ataupun dalam orang kata social media boleh terus direct message. Tetapi berhati-hati, sekiranya tuan-tuan puan, kita tak pernah berhubung dengan individu berkenaan. Kalau kita terus terjah macam itu, ada setengah individu ataupun setengah usahawan dia ada satu shield dia tak suka yang macam itu. Tetapi tak salah, kita cuba. Jadi sebaiknya hantar email dahulu, jangan terus telefon, kerana kalau terus telefon ini kadang-kadang rejectionnya tinggi. Sekurang-kurangnya build satu relationship. Saya ada jumpa rakan-rakan Facebook yang pandai, mereka ni bijak. Biasanya mereka akan bermula dengan like posting saya, kemudian tinggalkan komen, dan kemudian mereka hantar message. Jadi bila dah macam itu, maksudnya saya dah tahu, oh dia ni yang selalu like dan komen posting di Facebook. Okey, oh dia ni yang ada tinggalkan komen di blog contoh. Oh dia ni yang tinggalkan komen di video YouTube. Jadi bila dah nampak nama tu dan nama tu yang sama, kemudian mereka menghubungi ataupun hantar email, hantar message, dia lebih selesa. Jadi tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan nak menghubungi usahawan lain di luar sana, buat perkara yang sama. Sekurang-kurangnya kena ada satu cara macam mana nak memperkenalkan diri secara tidak langsung. Tuan-tuan puan, di luar sana ramai usahawan yang ada pengalaman buruk pengalaman buruk apabila didatangi oleh individu lain yang mengajak berkolaborasi lah, berpartner lah, orang kata buat projek sama-sama lah. Ada keadaan-keadaan pengalaman buruk yang mereka lalui yang menyebabkan mereka sangat skeptikal dan memilih dengan siapa mereka nak berkomunikasi. Jadi untuk tujuan tu, especially di social media, ada banyak orang kata message-message yang berbentuk tak baik, yang berbentuk niatnya tak betul. Jadi bila kita dengan niat yang betul kita hubungi, maka dah ada satu perception yang buruk. Jadi kita perlu pilih macam mana kita nak hubungi secara direct individu berkenaan ataupun orang kata syarikat-syarikat berkenaan. Yang ketiga, tuan-tuan puan, apa yang boleh buat adalah lihat di mana individu ini ataupun syarikat-syarikat ni berada. Contoh, kalau kita nak track pergerakan aktiviti syarikat susah sikit, tetapi kita boleh track dan lihat pergerakan dan aktiviti individu-individu yang kita target nak buat collaboration tadi. Jadi contoh kita dah tahu, okey, bulan Januari kita tahu dia akan bercakap di platform. Contoh beliau ni ada dijemput forum, contohlah forum di Sinar Harian contoh. Jadi mungkin kita dah standby, kalau program tu offline, kita pergi program offline tu. Kalau katalah program tu online, kita standby pergi program online tu dan make sure kita tanya soalan, kita perkenalkan diri. Itu adalah cara ketiga macam mana kita nak berhubung dan bernetwork dengan individu lain yang pertama kali yang mungkin kita tak pernah ada komunikasi dengan beliau. Sekarang kita nak bekerjasama dalam keadaan sekarang tuan-tuan puan, apabila kita nak leverage ataupun kita kata nak orang kata membina satu networking yang baru dalam keadaan sekarang, banyak perkara-perkara yang kita perlu ambil perhatian terutama sekarang offline susah sikit, jadi kita kena ada banyak sesi networking online yang kita masuk. Jadi kita tahu, contohlah kita dah target, kita dah target Encik F contoh, kita dah target Encik F, saya nak jemput dia, nak buat collaboration dengan dia. Jadi kita dah target Encik F, jadi kita tengok Encik F ni aktiviti dia kat mana. Jadi kita boleh hadir dekat aktiviti dia. Hadir dalam aktiviti beliau atau hadir dalam aktiviti yang beliau hadir. Contoh, kalau tuan-tuan puan, antara tuan-tuan puan tu adalah bisnes yang sama, masing-masing adalah trainer. Dia tak sesuai kalau tuan-tuan puan daftar kelas beliau tu, kecuali kalau beliau tu adalah senior. Tapi kalau tuan-tuan puan nampak tuan-tuan puan dalam orang kata industri yang sama, dalam bisnes kelompok yang sama, kadang-kadang kita hadir ke kelas kawan kita itu ataupun orang yang kita nak collaborate tu tadi, dia dilihat sebagai perkara yang tak baik dengan niat jahat. Tetapi kalau katalah kita tahu dia akan hadir satu seminar, kita pun hadir seminar yang sama, dan kita lebih mudah untuk kita berkenalan. Dia punya reception itu kadar the rate of
penerimaan tu, kadar penerimaan tu lebih terbuka. Jadi tuan dan puan ni, sebab saya ada jumpa ramai usahawan cakap, puan tak ada orang nak bekerja sama dengan saya, puan tak ada orang nak collaborate dengan saya, puan tak ada orang nak bekerja sama dengan saya nak sangat bekerja sama dengan dia tapi dia tak nak. Jadi keadaan-keadaan itu menyebabkan bila saya tanya dah jumpa ke belum, ada yang belum jumpa, ada yang dah jumpa, tetapi cara perjumpaan itu adalah dengan keadaan yang orang kata masing-masing dalam keadaan buruk sangka. Jadi dia tak jadi tuan dan puan, dia tak jadi. Itu yang ketiga. Yang keempat tuan dan puan, kita boleh gunakan connector ataupun kita minta orang lain recommendkan kita kepada dia. Contoh tuan dan puan tengok, katalah contoh tuan dan puan tengok, kita nak berjumpa dengan tuan F, Encik F tadi tu. Jadi kita tengok siapa kawan baik Encik F, ataupun siapakah kawan-kawan kita yang baik dengan Encik F. Jadi kita pun kena bercakap dengan kawan-kawan kita ataupun orang yang baik dengan Encik F untuk memperkenalkan kita kepada Encik F. Contoh. Itu yang keempat, iaitu dengan menggunakan connector tadi. Maksudnya ada orang yang connectkan kita kepada orang tu. Jadi ini pun adalah antara perkara yang tuan dan puan boleh buat. Jadi sebenarnya dalam sesi kali ini saya dah kongsikan empat cara macam mana kita nak membina hubungan dengan usahawan lain dalam industri yang sama dan dia buat bisnes yang sama. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, ramai usahawan terutama, dia tak kira bangsa sebenarnya. Dia tak kira bangsa. Perkara ni berlaku di kalangan semua usahawan. Jadi apabila kita berada dalam industri yang sama, buat bisnes yang sama, sepatutnya kita boleh collaborate supaya kita punya cake itu lagi besar dan kita boleh share. Dan kita tak adalah penat. Jadi kita boleh leverage antara satu dengan yang lain. Tetapi point nak mula tu tadi macam mana? Jadi yang saya dah sebutkan tadi, kongsikan tadi, yang pertama sekali kena study background orang ataupun syarikat yang kita nak berkolaborasi tu tadi, ataupun nak berpartner ke, nak ber-JV apa semua itulah. Buat study dulu mereka ni siapa, apa semua, buat study dulu. Okey, dan yang kedua, boleh terus direct contact dia dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Hantar email dulu ke, jangan terus call. Dia jadi skeptical sebab kita tak pernah jumpa dia. Mungkin hantar email dulu, atau mungkin hantar message dulu. Ataupun yang ketiga, hadir di program ataupun conference ataupun seminar yang beliau pun hadir, ataupun beliau jadi speaker atau beliau jadi peserta. Hadir. Kemudian yang keempat, kita minta orang lain untuk connectkan kita dengan individu berkenaan. Maksudnya ada orang perkenalkan kita kepada beliau. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi ada 4 poin yang saya kongsikan dalam video kali ini. Jadi sekiranya tuan dan puan menonton secara rebroadcast, saya juga mengucapkan terima kasih. Dan insya-Allah sepanjang bulan Disember ni tuan dan puan, bulan Disember ini saya telah allocate hampir 12 jam sebenarnya. Saya memberikan allocation 12 jam dan 8 jam sudah digunakan, 10 jam sudah digunakan untuk program-program yang berbentuk pro bono. Jadi tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan follow, tuan dan puan boleh tengok ada beberapa program percuma yang memang dibuka kepada umum, dan ada sebahagian besar program percuma khusus saya kendalikan untuk grup-grup tertentu dan juga kumpulan-kumpulan tertentu. Jadi untuk itu tuan dan puan, dalam bulan Disember ni secara public tuan dan puan boleh follow program di platform ABS Digital. Di sana ada 4 jam yang saya allocatekan untuk bersama-sama dengan tuan dan puan dengan konten tentang partnership selama 4 jam. Dia setiap satu sesi itu 1 jam. Saya dah allocate sebab program tu percuma. Jadi maksudnya servis itu dalam konteks ni adalah pro bono. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Semoga hari ini, hari Isnin, menjadikan hari yang lebih baik kepada kita, untuk kita teruskan hari ini 7 Disember 2020, dan semoga kita dapat meneruskan semua perancangan kita dan dipermudahkan urusan kita semua hari ini. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.